Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Hadi Zufairi bin Fauzi. Nombor metrik 067411. Baiklah, saya akan membentangkan tentang tarikat Alawiyah yang berada di Terengganu. Tarikat Alawiyah adalah tarikat yang senang atau mudah di mana ia tidak memerlukan bai'ah dan merupakan seadil-adil tarikat dalam mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat dan juga tabi'in bagi menuju ke jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tarikat Alawiyah turut dikenali sempena nama Abi Alwi, Ali Ba'lawi dan Ashabul Yamin, iaitu golongan kanan. Nama Alawi diambil daripada dua nama. Nama yang pertama ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib yang bernikah dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala pendapat kedua adalah diambil daripada nama Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad, iaitu Imam Muhajir bin Isa Al-Naqid bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Ali bin Abu Talib, iaitu suami kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermulanya tarikat Alawiyah ini mempunyai sejarah yang ada hubung kait dengan tokoh pertama yang berasal daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang dikenali sebagai bapa hijrah. Beliau telah berhijrah dari Bairah, Iraq ke Hadramaut, Yaman pada 317 Hijrah. Dan ketika itu bermulanya penyebaran mazhab Syafi'i di sana. Dari jalur keturunan beliau maka telah lahirnya keluarga As-Sagaf, Al-Attas, Al-Idrus dan Al-Kaf, Bafakih, Al-Hadad, Al-Habshi bin Syekh Abu Bakar, dan terdapat banyak lagi nama kabilah yang lain yang berkait dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarikat ini diasaskan oleh Al-Faqih Al-Muqaddam. Nama penuh beliau ialah Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Imam Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Imam Ali bin Abi Talib. Riwayat hidup beliau ialah pada 574 Hijrah hingga ke 653 Hijrah. Zambal Tarim. Baik, Al-Faqih Al-Muqaddam sangat menghormati tarikat-tarikat lain kerana tujuan mereka adalah serupa, di mana salasilah tarikat hampir semua adalah berasal daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, kecuali tarikat Naqsyabandiyah. Beralih kita kepada prinsip-prinsip tarikat Alawiyah. Dalam Habib Zain dan Umar, Imam Al-Muhaqqiq Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi yang menyatakan tentang tarikat ini mempunyai 5 prinsip utama, iaitu yang pertama, ilmu, yang kedua, amal, yang ketiga, khauf, yang bermaksud takut serta mengharapkan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, wara', iaitu memelihara diri dari perbuatan dan sifat mazmumah. Dan yang terakhir ialah ikhlas, hati yang suci semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad menyatakan 4 prinsip, iaitu amal, ilmu, tahalli, menghiasi diri dengan sifat terpuji, dan yang terakhir takhalli, membersihkan diri dari sifat mazmumah. Tarikat ini merupakan tarikat yang mesra rakyat dan mudah sehinggakan pengikut serta pengamal tarikat ini tanpa sedar mereka telah berada dalam tarikat Alawiyah. Kerana apa? Kerana tarikat ini tidak menentukan syarat-syarat yang khusus. Yang penting hanyalah ikhlas dalam setiap amalan. Ada dari kalangan ulama Alawiyah menyatakan ianya bukan suatu tarikat tetapi hanya satu manhaj, iaitu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mudah untuk kita ikuti. Oleh itu, tarikat ini disifatkan sebagai tasawuf akhlaki. Beralih kita kepada jenis-jenis amalan harian tarikat Alawiyah. Ia berkait dengan prinsip yang kedua bagi tarikat Alawiyah, iaitu amal. Ilmu dan amal merupakan dua kombinasi utama ataupun gabungan sebagai kaedah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beramal dengan mengamalkan serta melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Cara mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir adalah satu proses untuk kita menyucikan diri kita daripada segala sifat-sifat mazmumah kepada apa? Kepada sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Antara amalan tarikat Alawiyah ialah dengan mereka mengamalkan bacaan ratib pada setiap pagi dan petang secara berjemaah di masjid, dan boleh juga dilakukan secara bersendirian di rumah. Antara ratib yang termasyhur ialah ratib Al-Attas susunan Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas.
Selain daripada ratib, mereka turut mengamalkan amalan-amalan lain. Contohnya hizib, selawat, wirid, bacaan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta doa-doa yang disusun oleh tokoh-tokoh Alawiyah. Baik. Kita teruskan kepada topik ratib al-atas, iaitu yang merupakan antara doktrin dan rutin dalam tarekat ini ialah dengan membaca ratib. Ratib disusun dengan himpunan doa-doa serta zikir-zikir oleh para salafus salih berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah serta juga ijma' para ulama'. Perkataan al-atas pula bererti bersin. Penyusun dan pengarang ratib ini iaitu sahibul ratib merupakan seorang tokoh ulama' Alawiyin dan juga wali kutub iaitu Habib Umar bin Abdul Rahman al-Atas. Habib Umar dan bapanya diriwayatkan bahawa mereka ni sering bersin, iaitu yang bermakna atas, ketika masih dalam kandungan ibunya. Menurut Habib Hasan iaitu 1997, ratib ini mempunyai banyak nama yang mana antaranya ialah ratib al-atas ini mempunyai banyak nama. Antaranya ialah Hisnul Hasin, iaitu kubah yang kukuh. Dan yang kedua, Azizul Manal wa Fathu Babil Wisal, iaitu sesuatu yang susah untuk kita peroleh dan merupakan kunci untuk pintu penghubungnya. Dan banyak lagi nama-nama yang berkait dengan ratib al-atas. Kaedah untuk membaca ratib ini bermula dengan cara yang pertama adalah membaca umul kitab Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahibul ratib dan anak murid beliau iaitu Syekh Abdullah bin Ali Baras, dan seterusnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Kita teruskan lagi bacaan ratib ini dengan bacaan 17 zikir yang mana dalamnya antaranya ialah tasbih, tahlil, ta'awuz, hauqalah, istighfar, selawat dan memohon husnul khatimah. Bacaan zikir 17 ini dia tidak termasuk dalam bacaan dari surah Al-Hashr, iaitu ayat yang ke-21 hingga ke-24 pada awalnya dan dua ayat akhir dari surah Al-Baqarah yang ditambah sendiri oleh Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husin bin Umar bin Abdul Rahman al-Atas. Baik. Setelah selesai semua bacaan tersebut, pembimbing akan meneruskan pula dengan bacaan Al-Fatihah. Seterusnya diikuti beramai-ramai membaca surah Al-Fatihah 5 kali bacaan bertujuan dibacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ahli bait, keturunan dan untuk seluruh umat Islam. Al-Fatihah ini dibaca dengan harapan diredai segala amalan dan permohonan bagi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selepas itu Al-Fatihah dibaca sekali lagi ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya, pembimbing ratib akan membaca doa lalu diaminkan oleh para jemaah yang hadir. Setelah itu selesailah bacaan ratib al-atas ini. Baik. Kita terus kepada adab-adab ketika membaca ratib. Apakah adab-adab yang berkait? Baik, adab-adab ketika membaca ratib ialah antaranya yang pertama, suci daripada zahir dan batin, suci kehormatan, suci pakaiannya, dan serta mengosongkan perut, itu berlapar, mendahulukan amal soleh, berwangi-wangian, itu meletakkan minyak wangi atau sebagainya, dan tidak berlebihan. Dan yang terakhir adalah sedekah. Dalam pada perbincangan kita tentang tarikat Alawiyah ini, tarikat Alawiyah dia berkait rapat dengan keluarga kabilah Al-Idrus. Jadi sukalah saya untuk mengaitkan dengan seorang tokoh yang terkenal di Terengganu, iaitu Tokku Paluh. Nama sebenar beliau adalah Said Abdul Rahman bin Muhammad Al-Idrus, atau lebih dikenali sebagai Tokku Paluh, yang merupakan seorang ulama sufi yang berkecimpung dalam bidang diplomatik dan juga pentadbiran di Terengganu. Tokku Paluh sempat hidup dalam zaman pemerintahan oleh 8 orang sultan yang silih berganti, 8 generasi sultan. Kerana apa? Kerana beliau ini sangat berpengaruh di Terengganu, sehinggakan sultan memberikan mandat untuk beliau mentadbir kawasan Paluh dan juga mengawasi kawasan Hulu Terengganu. Beliau dilahirkan pada tahun 1817 yang bersamaan 1236 Hijrah di Kampung Cabang 3, Kuala Terengganu. Dan beliau adalah nasab yang ke-32 daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan keluarga kabilah Al-Idrus. Pada bahagian terakhir ini saya akan berkongsi tentang biografi seorang pengamal ahli tarikat Alawiyah ini serta hasil daripada temu bual beliau. Dan orang yang ditemu bual itu ialah Ustaz Said Muhammad Hafiz bin Said Omar Al-Idrus, di mana beliau dilahirkan pada tahun 1982 di Terengganu dan turut menetap di negeri itu. Beliau merupakan keturunan Ahlul Bait, iaitu keluarga kabilah Ali Idrus. Dan beliau ini adalah
cicit kepada Tunku Paluh. Kerana apa? Kerana bapa beliau, Syed Omar Ali Idrus, merupakan cucu kepada Tunku Paluh. Kita teruskan kepada pendidikan beliau. Beliau mendapat pendidikan di Universiti Al-Azhar, Mesir bermula pada tahun 2002 dan juga merupakan tahun permulaan Ustaz Syed Muhammad Hafiz bertarikat. Ustaz Syed Muhammad Hafiz berjawatan sebagai pensyarah di Universiti Sultan Zainal Abidin, iaitu UNIZA, pada bahagian Pusat Pengajian Syariah bawah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, FKI, bermula tahun 2007 bulan 7, sebaik sahaja beliau berjaya menamatkan pengajian di Mesir. Pada tahun 2002, beliau mula bersuhbah atau berguru dalam ilmu tarikat dengan Syekh Yusuf Hassani di Mesir, di Universiti Al-Azhar, yang mana Syekh Yusuf Hassani membawa tarikat Syazuliyah Alawiyah. Syekh Yusuf Hassani merupakan salah seorang visiting professor di Universiti Al-Azhar. Guru kepada Syekh Yusuf Hassani adalah Syekh Abdul Qadir Isa, yang merupakan pengarang kitab Haqa'iq Anit Tasawuf. Dan kitab ini dijadikan sebagai silibus di UNIZA. Baik. Ustaz Syed Muhammad Hafiz, menurut beliau, tarikatlah suatu perjalanan yang khusus atau cara atur jadual kehidupan bertujuan untuk menundukkan nafsu kita secara umumnya, supaya kita tiada perakuan diri. Beliau turut berkata lagi bahawa tarikat ini adalah ilmu untuk menghiasi diri dengan akhlak yang baik dan menyuci diri dari akhlak yang buruk. Dengan itu, beliau mengambil keputusan untuk bertarikat kerana merasakan urusan kehidupan menjadi lebih mudah dan hati menjadi lebih tenang, kerana keikhlasan sesuatu perbuatan itu menjadi lebih kukuh asbabnya. Dan antaranya ialah Ustaz Syed Muhammad Hafiz ini tidak merasa penat ketika berzikir. Itu merupakan salah satu kesannya kerana keikhlasan dalam berzikir. Baik. Kita teruskan kepada hasil temu bual Ustaz Syed Muhammad Hafiz bin Syed Omar Al-Idrus. Terdapat 10 soalan yang berjaya diajukan kepada Ustaz Syed Muhammad Hafiz bin Syed Omar Al-Idrus. Iaitu soalan yang pertama, bagaimanakah amalan tarikat ini tercipta? Dan jawapan yang diberikan adalah lain orang, lain amalan baik yang diamalkan untuk membersihkan hati dari perkara buruk seperti membersihkan kawasan masjid, sebarang perkara yang mulia, dengan niat ikhlas untuk membersihkan diri dari perkara mazmumah. Selagi sesuatu perbuatan itu mendatangkan kebaikan dan tidak melanggar hukum syarak, maka ia boleh dijadikan suatu amalan yang dengan niat yang ikhlas menyucikan hati dari sebarang penyakit hati. Baik. Soalan yang kedua, tujuan kita bertarikat adalah tujuan utamanya adalah setiap tarikat bagi mendekatkan diri kepada Allah serta kekasihnya Rasulullah SAW, di samping menghilangkan keakuan diri dan berkasih sayang terhadap guru-guru sehingga kepada Rasulullah SAW. Baik, soalan yang ketiga, prinsip bertarikat bagi pendapat Ustaz sendiri. Ujar Ustaz Syed Muhammad Hafiz bin Syed Omar Al-Idrus tentang prinsip bertarikat, bagi beliau ialah yang pertama, tiada kepentingan untuk diri sendiri selain dari memberi manfaat kepada orang lain. Dan yang kedua, mengutamakan dan memuliakan kekasih kita, iaitu guru-guru kita, para ulama, para sahabat hingga ke Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsip selain dari itu ialah usaha untuk mewujudkan kejujuran dalam diri. Nescaya Allah akan bersama dengan orang-orang yang mengingatinya. Soalan yang keempat berbunyi, perbezaan selepas bertarikat. Ya, beliau menjawab bahawa perbezaan kehidupan sebelum dan selepas bertarikat adalah sangat ketara apabila selepas bertarikat, berzikir seberapa banyak yang mungkin langsung tidak terasa penat, malah lebih tenang dan ingin berzikir lagi. Setiap perilaku yang mulia terasa lebih nyata dan ikhlas, lebih menghayati serta merasai matlamat kehidupan itu mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, soalan yang kelima. Amalan yang dilakukan oleh para pengamal tarikat Alawiyah. Kehidupan pengamal tarikat Alawiyah adalah seperti Muslim biasa yang lain, iaitu dengan solat 5 waktu, berpuasa, berzikir dan lain-lain lagi. Tetapi perbezaannya adalah para ahli tarikat lebih merasai kasih dalam pelaksanaannya kerana mereka ini lebih memahami setiap perilaku diri mereka sendiri dan lebih yakin dalam beribadat. Kita beralih kepada soalan yang keenam. Adakah Ustaz mengamalkan suluk? Istilah tepat bagi suluk ini adalah khalwah. Ya, Ustaz Syed Muhammad Hafiz bin Syed Muhammad pernah berkhalwah dan telah diijazahkan amalan tersebut. Rumah beliau telah dijadikan zawiyah dan juga pernah berkhalwah di situ. Soalan yang ketujuh. Keistimewaan tarikat Alawiyah berbanding tarikat-tarikat lain. Jawab beliau, tiada keistimewaan lain berbanding dengan tarikat yang lain kerana semua tarikat itu istimewa selagi mana mereka mempunyai manhaj yang betul dan amalan suci bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Cuma perbezaannya ialah istiqamah dalam mengamalkan tarikat. Tarikat Alawiyah merupakan gabungan di antara Syazuliyah dan Ghazaliyah, di mana ia menghasilkan suatu tarikat yang mesra masyarakat, kerana amalan tarikat ini adalah amalan kebiasaan bagi masyarakat. Kerana itu tarikat ini lebih mudah untuk mendekati masyarakat, dan masyarakat dapat menerimanya dengan hati yang terbuka. Soalan yang ke-8 adalah pendapat Ustaz mengenai kedudukan tarikat dalam kalangan masyarakat. Ustaz Syed Muhammad Hafiz mengajar di kuliah di surau-surau serta masjid-masjid di sekitar Kuala Terengganu. Dan syukur Alhamdulillah, beliau diterima baik oleh masyarakat, tetapi Ustaz tidak pernah mengetengahkan tentang tarikat Ustaz bagi mengelakkan timbulnya penyakit hati dalam diri. Baik, soalan yang ke-9. Bagaimanakah cara menarik minat masyarakat untuk bertarikat? Ujar beliau, kita tidak perlu mengajak mereka, tetapi kita menunjukkan amalan-amalan dalam tarikat dengan sebaiknya, supaya mereka sendiri yang jatuh cinta serta tertarik dengan amalan kita, dan bertanya tentang amalan tersebut. Itu merupakan langkah awal bagi menarik minat mereka menjadi ahli tarikat Alawiyah.